Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Hanis bin Abdul Ghani. Saya daripada kelas 1.2B. Okey, baik. Hari ini saya akan membentangkan satu tugasan di bawah topik kepelbagaian sosio-budaya di sekolah di bawah subjek EDUP 2102, Sosiologi dalam Pendidikan. Pensyarah saya ialah Puan Samawati binti Muhammadiyah daripada IPG Kampus Ilmu Khas. Okey, baik. Pertama sekali saya akan menerangkan mengenai definisi sosio-budaya. Okey, apa itu definisi sosio-budaya? Baik, menurut Kamus Dewan Pelajar edisi kedua, sosio didefinisikan sebagai kata awalan yang merujuk kepada berkaitan tentang faktor sosial atau kemasyarakatan. Budaya atau kebudayaan pula berasal daripada bahasa Sanskrit, iaitu budayah, yang terhasil daripada perkataan budi yang menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Okey, baik. Seterusnya kita pergi ke pendapat tokoh mengenai konsep sosio-budaya. Okey, menerusi carian saya dapati ini adalah antara pendapat tokoh yang saya masukkan ke dalam pembentangan saya. Budaya dikatakan sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang dapat memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikan dengan keadaan sekeliling daripada Taib tahun 1988. Okey, seterusnya daripada mantan Profesor UiTM iaitu Dr. Muhammad Arsyad Haji Taib pada tahun 2007. Okey, beliau menggariskan bahawa sosio budaya ini ialah amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat lahir daripada pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan juga merangsang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Itu daripada Prof. Dr. Muhammad Arsyad Haji Taib. Okey, kita ke seterusnya. Okey, baik, ini adalah konsep sosio-budaya secara generalisasinya. Okey, amalan yang berupaya gaya hidup dan peradaban bagi suatu masyarakat yang lahir daripada pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan untuk pembangunan sosial kehidupan masyarakat berkenaan. Okey. Kemudian kita lihat pula sosio-budaya di Malaysia. Okey, di Malaysia kepelbagaian penduduk telah wujud dari segi pelbagai budaya dan juga pegangan serta amalan hidup. Okey, kebudayaan di negara kita iaitu di Malaysia, kebangsaan adalah berasaskan kebudayaan orang-orang Melayu, Cina, orang India dan juga pelbagai lagi etnik-etnik yang terdapat di negara Malaysia. Okey, baik. Kita akan pergi ke analisis kepelbagaian sosio budaya di sekolah saya. Okey, kajian ini saya lakukan di sekolah saya. Kaedah kajian yang saya lakukan adalah melalui temu bual. Okey, temu bual ini memandangkan kita masih lagi dalam tempoh kawalan pergerakan dan juga para murid pun sedang mengikuti kelas secara PDPR. Jadi saya menggunakan kajian saya melalui temu bual secara voice call. Saya buat panggilan kepada responden yang saya buat kajian ini. Okey, latar belakang sekolah saya iaitu SK Wangsa Melawati, Jalan Genting Kelang, Kuala Lumpur. Okey, jumlah kaki tangan ataupun guru yang berada di sekolah SK Wangsa Melawati 55 orang. Okey, begitu juga jumlah murid
pada ketika ini dalam lingkungan 563. Okey, dan juga ditambah juga dengan kaki tangan sokongan dalam 5 orang. Okey. Okey, next. Okey, baik. Seterusnya saya akan maklumkan mengenai latar belakang murid. Okey, latar belakang murid 536 murid. Okey, kebiasaan ataupun secara asasnya murid-murid yang bersekolah di SK Wangsa Melawati ini adalah penduduk di sekitar kawasan Wangsa Melawati. Okey, dan kumpulan murid ini pula dipecahkan kepada beberapa kumpulan ataupun lokaliti, iaitu latar belakang yang agak berbeza. Ada kumpulan B40, M40 dan juga T20. Okey, dan kumpulan-kumpulan ini terdiri daripada kaum Melayu, India, Iban, Kadazan dan juga lain-lain. Okey. Okey, baik. Seterusnya saya nak fokuskan kepada responden. Okey, responden ini yang saya temu bual, yang saya dapatkan data mereka. Okey. Okey, responden yang pertama iaitu Arvin Vasudevan. Okey, Arvin adalah salah seorang anak murid saya. Okey, saya mengajar beliau dalam subjek pendidikan moral. Okey, beliau berbangsa India. Okey, ibu bapa beliau juga isi rumah yang boleh saya katakan berpendapatan tinggi. Okey, dan ibu bapa Arvin sangat mementingkan mengenai pelajaran anaknya. Okey, dan secara rumusnya Arvin ini mempunyai pencapaian yang agak baik dalam kelas. Okey, baik. Seterusnya responden yang kedua, Abigail Nyayan anak Bandang. Okey, Abigail, biasa saya panggil Abigail. Okey, murid ini berbangsa Iban. Beliau merupakan anak kelahiran Sarawak, kemudian berpindah ke Kuala Lumpur mengikuti ayah beliau kerana ayah beliau merupakan salah seorang kaki tangan tentera. Okey. Okey, ibu bapa ataupun isteri rumah Abigail berpendapatan sederhana. Okey, ibu bapa juga mementingkan pelajaran dan pencapaian Abigail juga tidak kurang baiknya. Okey. Okey. Seterusnya responden saya yang ketiga iaitu Muhammad Azif Nazri bin Abdul Hakim. Okey, Azif Nazri murid berbangsa Melayu. Okey, Azif tinggal dengan ibu bapa angkat beliau. Okey, ibu bapa angkat beliau yang menjaga beliau. Okey, berpendapatan sederhana. Okey, ibu bapa angkat Azif juga mementingkan pelajaran. Okey, tetapi dari segi akademik Azif masih lagi berusaha keras untuk dapat dalam kelompok akademik yang baik. Okey. Okey, seterusnya saya akan fokus ataupun memberi penerangan lebih mendalam lagi mengenai dapatan kajian responden satu saya iaitu Arvin. Okey, Arvin, melalui temu bual tersebut saya menanyakan beberapa input yang saya ingin dapatkan daripada ibu Arvin sendiri. Jadi ini adalah antara yang boleh dikongsikan kepada saya. Jadi saya keluarkan di sini. Okey, isi rumah Arvin, mereka di antara mempunyai berpendapatan tinggi iaitu sekitar RM6,000 ke atas. Okey, ibu bapa Arvin sihat dan kedua-duanya bekerja. Okey, mereka tinggal di rumah sendiri. Okey, melalui dari segi pertuturan mereka berbahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utama di rumah dan bahasa Melayu merupakan bahasa kedua. Okey, ibu bapa Arvin memberi perhatian kepada latihan
penyuluhan di rumah. Maksudnya dalam 1 minggu mereka akan cari masa untuk duduk bersama anak-anak dan melihat aktiviti anak-anak buat kerja rumah, okey, dan buat latihan bersama-sama. Okey. Ibu bapa Arvin sangat mengharapkan ataupun menerapkan sifat yang berani, okey, memberi galakan supaya anak mereka menyertai pertandingan. Okey, melalui ibu Arvin, beliau ada mengatakan beliau sentiasa look forward kalau ada pertandingan-pertandingan yang Arvin mampu menyertai dan juga mampu lakukan. Beliau menggalakkan, okey, dan beliau juga berharap Arvin berani untuk mencuba menyertai apa sahaja pertandingan. Okey. Seterusnya, harapan ibu bapa, okey, agar Arvin menguasai subjek dengan cemerlang dan juga aktif dalam co-curriculum serta memberi galakan untuk mencuba apa sahaja yang disukai. Okey. Melalui kajian ataupun apa yang saya lihat daripada Arvin ini melalui pemerhatian, Arvin ini seorang murid yang mudah bergaul. Okey, dia suka bertanya jika tidak faham sesuatu. Dia mudah bergaul dengan rakan yang berbangsa lainan daripada beliau. Dan saya lihat Arvin juga seorang yang aktif dalam catur. Saya ada melihat gambar beliau menyertai beberapa pertandingan dalam catur. Jadi saya nampak dia sangat aktif dalam catur. Kemudian di dalam kelas pula, ketika saya mengajar, Arvin sangat aktif. Dia bersemangat dan juga berdisiplin. Okey, dari segi akademik, saya melihat Arvin ini sangat menyukai subjek bahasa Inggeris. Okey, dan saya bertanyakan kepada Arvin mengenai cita-cita beliau. Beliau ingin menjadi seorang doktor pada satu hari nanti. Okey, baik. Responden kedua, Abigail. Okey, Abigail pula daripada kalangan murid yang saya mengajar juga. Isi rumah Abigail berpendapatan di antara 2,000 ke atas. Okey, ibu bapa mereka sihat. Ibu Abigail tidak bekerja. Okey, mereka tinggal di quarters camp Pulau Port, iaitu quarters camp tentera yang berhampiran dengan kawasan sekolah. Okey, pertuturan di rumah mereka berbahasa Melayu dan juga berbahasa Iban. Okey. Ibu bapa Abigail juga memberi penekanan mengenai pendidikan. Okey, walaupun mereka ini ada banyak halangan. Banyak halangan ni macam dimaklumkan kepada saya, mereka ni tidak tentu kerana kerap dipindahkan melalui pekerjaan ayahnya. Jadi kadang-kala mereka dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi sekolah Abigail dan anak-anaknya kadang-kala tidak konsisten. Okey, kadang-kadang ada belajar hingga 7 bulan kemudian dipindahkan ke sekolah ataupun di tempat yang lain. Jadi mereka terpaksa mengikuti ayah mereka. Okey. Ayah Abigail ada menyediakan tablet untuk kelas Abigail semasa PPR ini. Beliau juga aktif dalam kelas kaedah Google Meet. Okey, kemudian harapan ibu bapa Abigail supaya anaknya dapat belajar bersungguh-sungguh dan mencapai cita-cita. Okey, melalui daripada pemerhatian saya pula, saya melihat Abigail ini seorang yang mudah bergaul. Dia sering membantu saya ataupun guru-guru yang lain. Dia rajin bertanya sesuatu kepada guru. Dia juga mudah bergaul dengan rakan-rakan yang berbangsa lain. Okey, pelibatan dia dalam kelas saya lihat dia yakin, dia bersemangat dan juga berdisiplin. Akademik dia saya dapati baik, dan saya bertanyakan kepada dia amat meminati subjek pendidikan seni.
Okey, dan saya menanyakan mengenai cita-cita dia. Dia ingin menjadi seorang perekat fashion suatu hari nanti. Okey, dapatan kajian responden ketiga. Okey, dapatan kajian responden ketiga, saya memilih Muhammad Aziz Nazri. Okey, melalui temu bual dengan ayah Aziz, ayah angkat beliau. Okey, yang berpendapatan di antara lingkungan 2000 ke 1800. Okey, ibu bapa angkat Aziz tinggal dengan menyewa rumah. Okey, pertuturan di rumah mereka berbahasa Melayu. Dari segi pendidikan pula agak kurang melalui pemberitahuan kepada saya, kerana kurang bukan dari segi sebab tidak mengambil berat dan sebagainya, cuma dari segi kekangan masa. Ayahnya kini dibuang kerja dan melakukan perniagaan bersama rakan. Jadi dari segi masa dan untuk memantau anak-anak beliau dan juga Aziz ada sedikit kekangan. Jadi dia mengharapkan Aziz yang untuk berusaha untuk mendapatkan ilmu mengikuti kelas. Okey, dari segi itu tidak bermakna ayahnya melepaskan tangan 100%, tetapi dari masa ke semasa dia banyak tidak dapat untuk meluangkan masa untuk bersama-sama Aziz untuk melihat ataupun memberi tumpuan mengenai kemajuan pendidikan Aziz secara di rumah lah. Aziz ketika PDPR ini dia berkongsi gadget dengan dua adik-beradik tiri beliau. Jadi ketika sesi PDPR ada beberapa kelas yang mungkin Aziz tidak dapat mengikuti kerana mungkin ataupun adik-beradiknya juga ada kelas yang sama pada waktu yang beliau patut masuk ke kelas tersebut. Jadi mereka selang-selikan dengan penggunaan tablet itu. Okey, harapan ibu bapa mereka semoga anak mereka berjaya dalam apa jua bidang untuk mengubah nasib keluarga. Okey, melalui pemerhatian saya pula, Aziz ini adalah seorang murid pemulihan. Okey, dia agak kurang bergaul dengan guru. Dia lebih kepada introvert person. Dia sangat pendiam. Dia jarang bertanya apa-apa mengenai pendidikan, mengenai pelajaran. Okey, dia disiplin dia baik di dalam kelas, cuma dia agak pasif, dia kurang ada interaksi, dia kurang bergaul dengan rakan, dia lebih suka bersendirian. Saya ada bertanyakan kepada Aziz mengenai cita-cita beliau. Jadi beliau ingin menjadi seorang usahawan yang berjaya suatu hari nanti. Okey, baik, dapatan kajian ini yang saya buat ini secara terbual adalah terdiri daripada beberapa etnik dan juga agama. Okey, saya juga melihat kajian ini secara pemerhatian saya di dalam kelas. Mereka ini bergaul dengan baik. Okey, dan responden kajian saya ini mereka berasal dari tempat yang berbeza. Okey, dan ketiga-tiga mereka menjadikan ataupun menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar okey di sekolah. Dan majoriti mereka ini mengatakan tidak berlaku unsur diskriminasi di dalam kelas. Baik, implikasi terhadap pendidikan. Okey, melalui kajian saya ini, saya keluarkan ataupun saya gariskan implikasi terhadap pendidikan daripada kepelbagaian sosial budaya ini. Okey, kemudian saya menggariskan juga bahawa bahasa pengantar di sekolah, kurikulum dan co-kurikulum ada kesannya. Okey, baik, untuk saya masukkan data mengenai bahasa pengantar, kurikulum dan co-kurikulum di sekolah, saya pecahkan kepada dua bahagian. Okey, kalau kita lihat di sini, responden 1 iaitu Arvin,
dia mahir menggunakan bahasa pengantar walaupun beliau berbangsa India, dan saya lihat dia baik dalam pertuturan bahasa Malaysia. Okey. Dan Arvin juga sangat baik dalam akademik dan co-curriculum. Okey, responden kedua iaitu Abigail. Abigail juga mahir menggunakan bahasa pengantar. Saya dapati bahasa dia juga amat baik, dan dia juga baik dalam akademik, tetapi dia tidak seaktif seperti Arvin. Okey, Arvin dia aktif dalam catur, dan saya ada juga lihat beliau juga aktif dalam sukan, tetapi belum menyertai apa-apa pertandingan masa ini. Abigail baik dalam akademik, tetapi dia tidak aktif dalam co-curriculum. Okey, untuk responden ketiga iaitu Azib. Azib dia agak kurang menggunakan bahasa pengantar. Kurang yang dimaksudkan di sini kerana dia jarang bercakap. Jadi aplikasi bahasa Melayu beliau agak terhad. Jadi dia agak kurang dari segi berbahasa Melayu. Okey. Tetapi tidak bermaksud dia tidak boleh bercakap bahasa Melayu, cuma dia jarang bercakap. Okey. Azib juga baik dalam akademik, namun dia berminat dalam co-curriculum. Saya ada bertanyakan kepada beliau, dia meminati sukan bola sepak. Dia kata suatu hari nanti dia nak cuba bermain mewakili bola sepak sekolah. Okey. Okey, daripada implikasi tersebut saya dapati ada ketaksamaan dalam sosio budaya ini. Okey, kepelbagaian sosio budaya ini memberi kesan kepada pendidikan dari segi bahasa, dari segi layanan guru, gender, kaum dan juga pencapaian akademik. Okey, daripada itu saya corongkan lagi implikasi kepada murid. Okey, dari segi dari Jabatan Kepelbagaian Sosial Budaya ini, murid gemar bersendirian. Okey, apabila murid itu tidak bergaul ataupun tidak kenal murid yang lain, dia ingin bersendirian. Dia tidak ada interaksi untuk bergaul dengan murid yang lain. Implikasi yang kedua, murid hilang tumpuan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran, ya, kerana mungkin dia tidak biasa untuk mengikuti kelas yang sebegitu dan tidak berani untuk bergaul, jadi dia mudah hilang tumpuan. Okey, murid juga boleh mengalami kemurungan, ya, kerana dia terlalu introvert, tidak mahu untuk bergaul ataupun sebagainya. Jadi ia memberi kesan boleh menyebabkan kemurungan. Okey, dan juga jumlah murid yang cemerlang agak rendah. Okey, agak rendah boleh dari segi pencapaian akademik. Saya juga boleh kaitkan dengan kepelbagaian sosio budaya, iaitu murid kurang bertanya, murid itu sangat pasif, murid itu tidak aktif. Jadi ini secara sedikit sebanyak menyumbang kepada jumlah murid yang cemerlang. Dan seterusnya pula, peranan guru saya lihat untuk membantu ataupun untuk menjadi sebagai jambatan kepada isu kepelbagaian sosial budaya ini di sekolah. Jadi guru perlu memainkan beberapa peranan penting. Okey, yang pertama, perlu mengambil perhatian yang sesuai bagi membolehkan setiap pelajar dapat peluang yang adil untuk pembelajaran yang berkesan. Okey, mengambil perhatian yang sesuai ini, bagi contohnya, apabila di dalam kelas, apabila guru mengajar, guru memberi peluang yang sama adil kepada murid yang lain. Jika sebagai contohnya, guru bertanyakan kepada murid A mengenai sesuatu, jadi dia juga perlu memberi peluang yang sama yang kepada murid yang lain. Jadi murid lain juga berpeluang untuk mengambil
peluang tersebut berdiri, menyatakan sesuatu, menakul bersama rakan-rakan di dalam kelas. Jadi dia juga berhak untuk dapat peluang yang sama dan guru harus memberi perhatian mengenai itu. Guru tidak boleh hanya memberikan peluang kepada murid yang sama, murid yang pandai sahaja. Guru kena lebih fleksibel dalam hal ini. Okay? Dan yang kedua, kawalan tingkah laku melalui peraturan dan rutin bilik darjah. Okay? Sebagai guru perlu menegaskan ataupun menggariskan iaitu tingkah laku melalui peraturan dan rutin di dalam bilik darjah. Okay, ini penting ya. Guru perlu mengawal situasi ataupun suhu di dalam kelas. Okay? Kalau kebiasaannya guru tiada di dalam kelas, murid pasti akan bermain. Okay? Dan juga apabila bermain di dalam kelas akan menyebabkan apa sahaja risiko yang boleh berlaku. Jadi kawalan tingkah laku amat penting. Guru perlu mengawal dengan menguasakan peraturan di dalam bilik darjah. Ini kerana dari segi kepelbagaian murid yang ada di dalam kelas, mereka berminat mengenai apa, hobi apa, itu akan berisiko, okay, untuk berlaku implikasi-implikasi. Dan yang ketiga, guru perlu menyediakan sumber tambahan yang sesuai dengan pengalaman pelajar agar pembelajaran bermakna boleh berlaku. Okey, ini adalah bahan tambahan. Okey, bahan tambahan yang guru boleh beri kepada murid melalui pengalaman pelajar agar pembelajaran bermakna boleh berlaku. Sebagai contohnya, murid itu berbangsa Iban, boleh mintakan kepada murid tersebut untuk berkongsi apakah budaya, apakah adat-adat resam bangsa Iban ini, dan juga dapat dikongsikan bersama murid-murid yang lain. Dan juga guru boleh juga memberi pandangan, menambah sesuatu nilai-nilai murni di dalam penceritaan konsep sesuatu bangsa. Okey, ini juga penting. Okey, jadi untuk menyemai nilai-nilai murni di antara kalangan pelajar, murid yang berbangsa lain juga berhak untuk mengetahui sesuatu dan juga belajar mengenai adat-adat resam ataupun budaya bangsa yang lain. Okey, ini secara tidak langsung dapat menyemai pemikiran mereka yang kita ini hidup di dalam negara masyarakat yang majmuk, okey, masyarakat yang berbilang bangsa. Okey, secara kesimpulannya, melalui kepelbagaian sosial budaya di sekolah, saya ingin merumuskan bahawa terdapat implikasi-implikasi yang juga boleh menjadi kesan kepada pendidikan secara amnya, tetapi implikasi yang terdapat ini kita mampu mengawal jika kita memberi perhatian. Namun kalau jika kita tak memberi perhatian, perkara ini makin lama makin akan menjadi isu yang besar, iaitu pembikinan murid kita, kemenjadian mereka pada suatu hari nanti. Kita tegak tahu apakah mereka ini menjadi seorang insan yang peka mengenai sosio budaya, yang berilmu mengenai menghormati antara satu sama lain, menghormati adat resam budaya bangsa yang lain. Jadi itu adalah amat penting untuk kita sebagai guru menjadi orang tengah ataupun jambatan kepada isu ini. Okey. Selain itu, guru merupakan hak utama terhadap pengetahuan murid. Guru juga perlu bertindak sebagai pemudah cara dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu berperanan sebagai ejen perubahan dan menjadi sumber inspirasi kepada murid. Secara tuntasnya, sebagai seorang guru, kita harus menunjukkan personaliti sasiah yang baik secara holistik kepada murid dan masyarakat. Okey, itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya harap jika ada kekurangan dan apa saja komen boleh berikan kepada saya untuk saya lebih baik lagi untuk pada pembentangan seterusnya. Okey,
Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.